Continuing Value of Harry Brevisman Labor and Monopoly Capital ialah sebuah artikel ilmiah 2023 karya Bob Carter dan Joseph Chunara yang menilai semula kepentingan buku berpengaruh tulisan Harry Brevisman pada tahun 1974 iaitu Labor and Monopoly Capital, The Degradation of Work in the 20th Century. Penulis tersebut berkata bahawa karya Brevisman masih bernilai untuk memahami aspek kerja, pengurusan dan juga kapitalisme pada masa kini. Artikel ini tidak menggambarkan kerajaan sebagai pihak yang neutral, di mana mereka hanya berfungsi untuk menguasai ekonomi demi kepentingan awam. Selari dengan pemikiran Marxist Brevisman, negara secara asalnya beroperasi untuk menyokong sistem ekonomi kapitalis. Campur tangan kerajaan memiliki dua peranan yang bercanggah. Peranan kerajaan yang pertama adalah menyokong pengeluaran kapitalis. Campur tangan kerajaan boleh digunakan untuk menggalakkan pertumbuhan productivity, menggalakkan transformasi digital, menggalakkan inovasi teknologi, mengubah undang-undang buruh yang menggalakkan flexibility dalam pasar buruh, dan juga melindungi hak harta. Campur tangan ini dapat memudahkan firma untuk kawalan semula kerja dan menggunakan pakai kawalan pengurusan yang baharu. Sebagai contoh, subsidi kepada mesin otomasi, deregulisasi pasaran buruh, dan juga penggalakan pendigitalan. Menurut daripada artikel, daripada perspektif Brevisman, campur tangan ini bukan sahaja meningkatkan produktiviti, kecekapan ataupun pengeluaran, tetapi juga ia mengukuhkan kawalan majikan terhadap pekerja-pekerjanya. Tetapi, selain daripada melindungi kapitalisme, kerajaan juga memiliki peranan untuk melindungi pekerja. Kerajaan memperkenalkan langkah-langkah untuk melindungi pekerja daripada majikan seperti memberikan minimum wage, memberikan had waktu bekerja, melindungi privasi pekerja di tempat bekerja, dan juga memperkenalkan undang-undang yang melindungi keselamatan pekerja dan lain-lain. Walau bagaimanapun, Carter dan Chunara menganggap pembaharuan-pembaharuan ini hanyalah sebagai untuk mengubah suai kapitalisme, namun tidak mengubah atau menghapuskan hubungan asas antara pekerja dan majikan yang mendasarinya. Campur tangan kerajaan adalah penting, namun amat terhad. Ia hanya bertindak untuk memperbaiki keadaan kerja, namun ia tidak menghapuskan struktur kerja kapitalisme yang meletakkan majikan sebagai pihak yang mengurus proses buruh. Seterusnya adalah perspektif mengenai keupayaan majikan. Tema ini merupakan tema yang paling dibincangkan oleh karya Brevisman, di mana menurut beliau majikan memiliki kuasa dan keupayaan untuk mengawal, yaitu organisasi kerja, struktur pengurusan, teknologi, modal dan pelaburan, pengambilan kerja, dan proses pengeluaran. Artikel ini juga membahaskan keupayaan majikan yang merangkumi kawalan terhadap teknologi, di mana majikan menentukan apakah teknologi yang akan diperkenalkan, bilakah otomasi dilaksanakan, dan juga bagaimanakah pemantauan digital dilaksanakan. Di sini teknologi bukan saja digunakan untuk meningkatkan pengeluaran atau productivity, tetapi juga digunakan sebagai alat pemantauan. Seterusnya adalah kawalan terhadap pengorganisasian kerja, di mana majikan memiliki kuasa untuk mengawal rentak kerja, reka bentuk kerja, prosedur, tata tertib, sasaran pengeluaran, dan hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pekerja tidak memiliki kuasa untuk menentukan keputusan-keputusan dalam syarikat. Selain itu adalah kawalan terhadap pengetahuan ataupun knowledge. Jadi majikan ni apa dia buat? Dia cuba memindahkan pengetahuan ataupun knowledge daripada pekerja. Jadi pekerja dia memiliki tawar-menawar disebabkan oleh knowledge, apa yang kita sepatutnya buat dalam kerja. Dan hal ini membuatkan pekerja kehilangan knowledge dan mereka senang diganti. Jadi knowledge ni ataupun pengetahuan ni dipindahkan kepada mesin, sistem perisian, sistem pengurusan, SOP, standard operation procedure, dan juga manual kerja. Sekali adalah kawalan melalui pemantauan. Artikel ini mengaitkan analisis Brevisman dengan perkembangan teknologi moden kini. Jadi majikan menggunakan teknologi seperti penjejakan GPS, ataupun menggunakan algoritma untuk menentukan prestasi pekerja, ataupun menggunakan pengimbas di gudang. Hal ini adalah supaya majikan dapat mengawal proses kerja dan juga memantau prestasi pekerja sepanjang masa. Akhir sekali adalah perspektif mengenai kesatuan sekerja. Sebenarnya Brevisman tidak berapa membahas tentang kesatuan sekerja, tetapi Carter dan Chunara menganggap bahwa institusi ini adalah institusi yang paling penting untuk mengimbangi kuasa majikan. Menurut artikel ini, peranan kesatuan sekerja meliputi memperjuangkan gaji yang lebih baik, had waktu bekerja yang lebih mudah sabar, memperjuangkan pelindungan kesehatan dan keselamatan pekerjaan, melindungi pekerja daripada pemantauan oleh pihak majikan secara berlebihan, dan juga diberi keputusan terhadap perubahan teknologi. Berdasarkan kerangka Brevisman, kesatuan sekerja memberikan tumpuan terhadap beberapa tuntutan utama. Hal ini seperti penglibatan pekerja dalam keputusan organisasi, seperti penggunaan AI ataupun pelaksanaan otomasi, penjadualan kerja ataupun penyusunan semula organisasi. Seterusnya adalah pelindungan daripada pemantauan berlebihan. Hal ini seperti menggunakan pemantauan elektronik secara berlebihan, ataupun menggunakan data biometrik, ataupun menggunakan algoritma untuk menentukan prestasi kerja, dan lain-lain. Selain itu adalah jaminan pekerjaan, di mana kesatuan sekerja menuntut agar pekerja mendapat hak untuk reskilling, yaitu latihan semula, ataupun upskilling, yaitu meningkatkan kemahiran pekerja, ataupun mendapat rundingan dalam pelaksanaan teknologi yang baharu, ataupun jaminan pekerjaan yang stabil tanpa dipecat secara sewenang-wenangnya. Pelindungan terhadap kemahiran pekerja.
Kesatuan Sekerja menuntut bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan kemahiran pekerja, mengurangkan risiko kerja, memperbaiki keadaan kerja, dan membantu pekerja, bukannya menggantikan mereka sepenuhnya. Secara keseluruhan, Kata dan Cunara bukanlah menganggap bahwa majikan memiliki kawalan penuh terhadap pekerja, tetapi tempat pekerja bagi mereka adalah medan perselisihan kepentingan antara modal dan buruh. Di sini, majikan selalu meningkatkan usaha mereka dalam mengawal melalui teknologi otomasi atau kaedah pengurusan yang baru, manakala pekerja dan Kesatuan Sekerja ingin menuntut hak, otonomi, dan juga keadaan kerja yang lebih baik. Walaupun kerajaan boleh mempengaruhi keseimbangan dinamika hubungan antara kedua-dua pihak ini melalui dasar dan undang-undang, namun kerajaan tidak boleh menghapuskan konflik asas daripada perhubungan antara pekerja dan majikan yang merupakan teras analisis Braverman.